Soalan. Adakah kita perlu untuk mengetahui rantaian sanak untuk sesuatu yang kita minta ijazah? Contohnya kalau kami ambil ijazah imamah dengan ustaz, perlukah kita kena tahu sanaknya dari guru ustaz iaitu Habib Umar hingga Rasulullah? Gini, sanak ni pertama moleknya kena tahulah. Guru kita ambil daripada siapa dia, siapa kepada Rasulullah. Kedua, ada orang tak tanya. Kerana apa? Dia percaya kepada hak dia ambil ijazah tu. Moga dia tak mengaji. Kawan ni pergi ngaji rata dah. Maka kita pun ambil ijazah dengan dia. Orang panggil dia ulama. Lepas tu semua benda ada sanak ijazah berlaku. Jadi kita kata tak payah tanya. Hamba segan nak tanya. Berarti dia ada tu ijazah tu siapa. Ada juga lagu tu. Tapi hak moleknya tanya. Hak moleknya orang itu beritahu saya ambil daripada siapa dia, siapa kepada Rasulullah. Boleh tak ijazah doa anak yang dikandung ke supaya lahir menjadi anak soleh? Gini, pertama masalah nak jadi anak soleh ni semua orang nak. Tetapi masalah jadi tak jadi ni kerja Tuhan. Dulu, pergi dulu biar akidah jangan buat jadi sesak pula. Anak solehah, anak soleh jadi sesak kita. Lah ni kita tak boleh ada kuasa nak hidayah kepada seseorang. Jadi anak soleh ini antara amalan ianya makan wah tamar banyak. Makan wah tamar. Ketika dalam kandungan ni bacalah surah Muhammad, surah Nuh, surah Maryam, surah Luqman. Tu antara surah-surah. Lah ni siap kalau pergi jak parawah tu dia ada dah CD, skeping amalan untuk ibu mengandung surah-surah tertentu. Moga kita baca Quran selok, nak baca surah-surah tu selok. Pasal bubuh CD tok di sini ngaji, beram. Mak dak main handset. Biar duk chatting dak gapo, anak dak dengar Quran berak. Jadi lo ni mudah, ada dah CD, siap ada dah komplit. Ayat-ayat surah-surah untuk anak jadi soleh. Tu usaha kita lah. Lepas tu makan buah tamar. Katanya Sayyidina Ali, bui anak makan buah tamar. Kerana budak tu akan jadi juru. Budak tu jadi jujur. Dan hamba tengok ramai jugalah orang, mak dia ajar wi makan buah tamar. Sebutir sehari lah. Hak lebih tu tak apalah. Paling kurang setiap kali nak pergi sekolah, dia akan wi buah tamar. Ataupun masa bila-bila kau wi makan buah tamar, budak tu jadi budak juru. Dia tak boleh nipu kita. Kalau dia nak lipat pun, abang tak boleh nipu mah. Dia jadi jujur dengan kita. Budak tu lipat tu memang tradisi buat kita. Dah, kalau payah nak lipat. Jadi budak tu jadi juru. Katanya Sayyidina Ali kata makan buah tamar ni budak jadi juru. Lepas tu ajar makan masuk ke kita. Budak ni, anak ni ajar makan masuk ke kita. Jangan duk makan ni orang tak kenal dia. Lepas tu doa semacam ke dia lepas maya. Supaya anak jadi anak solehah. InsyaAllah. Lepas tu beri ilmu untuk jadi orang soleh. Bagaimana aurat anak tiri laki-laki, anak tiri laki dengan anak sendiri perempuan? Anak tiri menyusu dengan ibunya sejak kecil. Memanglah anak tiri menyusu dengan ibunya. Memang menyusu dengan ibu dia. Lepas menyusu. Ibunya ni nyohok perempuan tu. Kau mana ni? Kalulah anak tiri gini. Janda. Duda ni ada anak seorang. Janda pun ada anak. Maka nikah dua orang ni. Nikah dua orang ni, anak sama anak ni dipanggil tiri. Sebab apa? Sebab pak dia lain, mak dia pun hak ni lain. Hak ni pun pak dia lain, mak dia lain. Cuma lah ni mak dia nikah dengan pak kawan ni. Sama-sama lain. Hukum dia bukan mahram, ajnabi, sah nikah. Apabila sah nikah, aurat dia supaya orang lain juga. Tak boleh keluar, tak boleh setuh, tak boleh gapo dia batal semaya berlaku. Lah ni dia kata hak ni pergi nyusu pula. Hak ni pergi nyusu dengan hak ni. Bini dia tu kali, ibu dia ni kali. Sebab kalau ibu dia tak payah royak, anak dia menyusu dengan ibu dia. Tak payah royak cerita ni. Memanglah menyusu dengan ibu dia buat apa pelik. Kalau dia nyusu dengan hak ni jadi anak susu. Maka hak ni jadi adik-beradik susu. Pun panggil adik-beradik tiri pun mak. Kalau adik-beradik susu, setuh tak pakai semaya.
Dia panggil bertindih dua hukum. Gitulah hamba nampak soalan dia. Kalau dia kata anak tiri menyusu dengan ibunya, ibu dia hok lulu, apa kaitan? Tak ada apa tanya soalan lagu tu. Memang menyusu dengan ibu dia lah. Nabi bersifat tak boleh. Mustahil bagi Nabi menyembunyikan ilmu. Soalan saya, wajib bagi Nabi menyampaikan semua ilmu atau yang patut saja? Ada seorang yang mendakwa salah bagi orang yang menyatakan Nabi menyampaikan semua ilmu kepada umat. Adakah betul dengan fahamnya seseorang itu? Ada orang kata Nabi sampaikan semua ilmu kepada umat. Pendapat ini salah. Bacalah dalam mana-mana kitab tauhid hak muktabar. Buku hak tulis bahasa Melayu hak lo ni reko-reko, mari mana tak tahu asal tak ke pasal pakar tu. Pakar kita hak muktabar semua. Nabi disuruh untuk menyampaikan bitablighi ma umira bihi. Benda yang disuruh sampai saja. Bukan semua ilmu Nabi disuruh sampai. Dok kalau kita boleh ilmu Nabi seloklah kita. Apa faedah? Isra' Mi'raj Nabi tak ayat semua dah. Kalau Nabi royak pengalaman dia Jibril turun beratus ribu kali jumpa dengan dia. Kena royak belaka. Pengalaman kau tak boleh. Tu cerita Nabi. Umat ni kena tahu hak kerja dia ya, hukum hakikat. Tu saja Nabi beritahu. Maka Nabi Muhammad tak menyampaikan semua ilmu. Faham molek. Ni ada orang kata, ni nak sembunyi ilmu lah. Nabi Muhammad royak semua. Tak ada istilah ilmu sembunyi-sembunyi. Pening belaka. Dia mau mengaji tauhid lagu mana. Hak disuruh siapa saja. Haram Nabi menyampaikan benda hak tak disuruh siapa. Kerana ilmu Nabi-Nabi ni khas untuk pokok dia pengalaman. Jadi salah orang kata Nabi Muhammad menyampaikan semua ilmu dia. Nabi menyampaikan hak patut. Hak patut ni hak sesuai dengan umat dia, hak diperintahkan saja. Ada perintah disuruh pilih ada. Pilih nak kata wajib boleh, nak kata sunat boleh. Maka Nabi Muhammad pilih hak mudah. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau tidak jadi nyusah kepada umat aku akan kata wajib bersiwak ketika kali mana. Tapi aku kata sunat. Jadi Nabi diberi pilih. Nabi boleh pilih nak wajib boleh, nak sunat boleh. Jadi ada urusan tu Nabi begitu. Kena faham lah. Nak tanya dalam kita tengah qada solat fardu. Boleh ke tak kita juga semaya solat sunat? Nak mai sunat juga. Tengah qada sebab silap arah kiblat dulu. Gini, apabila nama qada, biarlah qada tu dengan sebab salah kiblat ko, semaya tak betul ko, semaya tak salah ko baca. Ikutlah semaya gapo dia, tapi kita qada semaya. Qada semaya ni hukum dia wajib. Bapa nak pergi buat benda sunat. Orang pitis juta dengan pitis ria. Hamba tak boleh kacik nak sungguh pitis ria. Pitis juta, tak juta, tak hamba nak seria. Ada kau orang lagu tu? Qada ni pahala wajib, tak sah wajib. Nak ambil seria ni. Hukum sunat. Pelik orang ni. Mak dunia tak buat kerja lagu tu. Akhirat, tentu lagi lah wajib kena buat wajib. Sunat saja buat sunat. Tak boleh pilih hedoh lah, kena buat wajib lah. Tak suruh dengar lah boleh buat sunat, buat penak kita. Patut buat sunat tu kita boleh qada semaya subuh dah. Kita lepas dah kita dengan Tuhan. Ustaz, kalau baru cabut gigi, dalam mulut ada darah, apakah sah solat saya? Gini, darah ni hukum dia najis. Mulut ni wajib dibersihkan daripada najis. Jadi kalau kita semaya ada najis dalam mulut, hukumnya tidak sah semaya. Maka kalau darah gigi, hukum dia tidak sah. Asas silah dulu cerita. Tapi kalau darurat, macam cabut gigi, payah nak berhenti dah. Cakap nak tunda. Bila semaya nak berhenti lagu mana? Cakap koma, cakap gapo, darah duk semua. Maka boleh semaya hukum dia sah kerana darurat. Asal hukumnya kalau kita boleh bersih, ada darah kita koma hilang, maka kena buat lagu tu dulu. Apa beza maujud dengan wujud? Maujud ni benda dia, wujud tu sifat dia. Wujud sifat dia, maujud macam pen ni. Pen ni benda maujud dia panggil, benda yang ada. Sifat dia wujud. Benda dia maujud.
Terjemah dia wujud itu ada. Maujud benda hok ada dipanggil maujud. Kenapa tu beza dia antara sifat dengan zat. Tuan guru sebagai orang awal, kami tidak begitu mengenali ulama seperti mana ulama mengenal ulama. Macam mana kita sepanjang kita mencari guru, kita berjumpa dengan berguru dengan ulama yang bukan daripada aswaja. Bimbel tersilap pilih. Itu cua kita. Cua kita. Cua kita. Nak salah kat siapa dia? Kita masuk skim cepat kaya. Kena tipu kat orang. Salah siapa dia ni? Saya tak tahu dia nipu. Cuai awak ah. Nak salah kau siapa dia? Apa ustaz tak royak benda ni nipu? Hang mana tahu, hang tak tahu juga. Jadi gini, ada benda ni cuai kita. Kata kita silap pilih guru. Kita nak salah siapa dia lah ni? Kita silap pilih guru. Guru ni bawa bukan kepada ajaran yang benar. Kita nak salah kau siapa dia lah ni? Salah kita tak cakna dengan agama kita. Kau gapo dia lah ni? Jadi lah ni gapo-gapo laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Hak molek atas palamu juga, hak jahat atas palamu juga. Jadi kena menanya orang, kena gapo. Jangan buat lepas tangan lagu tu lah. Apabila kita silap memilih, sebab ustaz tak royak kamu. La haula wala quwata. Pademu lah nak milihnya. Cari hak mana hak betul, hak salah. Kesilapan kita pilih. Lagu tu. Jadi nanya orang, nanya ulama-ulama. Ada buat kodok kem untuk musim cuti sekolah untuk anak-anak umur. Sekolah rendah lah, sekolah menengah. Minta maaf tak buat dah. Tempat kita tak ada tempat. Kita tak ada tempat jadi nak buat kem pun payah jadi. Kalau nak mari betul-betul lah. Mari mengaji 5 tahun lah. Kem-kem tak ada tempat. Gitulah minta maaf lah. Bagus dah semangat nak mari letak tu. Tapi tak ada tempat, minta maaf awak. Bagaimana nak lawan bisikan setan dalam hati? Gini, hamba sebut dah. Hati kita kalau ada ruang kosong, setan akan masuk. Kalau hati tu penuh dah dengan zikir, penuh dah dengan kebaikan, niat nak buat benda baik, duduk penuh mikir benda baik, setan tak ada nak celah. Lo ni buat apa jadi duk mikir jahat sebab ada ruang kosong, ada duk saja. Apabila duk saja setan buat mari selalu. Kaedah Imam Syafi'i kata, kalau orang tak sibuk dengan buat kerja molek, kerja jahat akan mari buat sibuk dia pula. Apa budak-budak lo ni duk kubel, duk isak dadah, masa kosong. Cutalah we kerja ke dia. Builah gapo dia ikutlah benda harus buat kerja ko ada urusan. Tak ada. Dia mau isak dadah ini. Tak ada, minta maaf hamba banyak kerja janji ngamuk dara hamba buat kerja egon. Penuh. Maka manusia tu jangan tanya bapa. Bapa awak tak isi hati awak dengan Tuhan sepenuhnya, baru setan tak ada masuk. Ni banyak ruang kosong. Pukul 9 pagi 10 duk saja. Sejak tu, setan boleh tahan nak masuk buat gapo dia. Biar penuh dengan kerja dengan Tuhan, lepas berzikir, lepas mengaji agama, lepas mengaji pergi tolong orang, buat gini khidmat ke orang, cari nafkah halal. Biar ada kerja gitu baru setan tak boleh masuk. Penuh ke hatimu dengan Allah, barulah benda tu tak boleh masuk. Dia kita sibuk satu benda, ginilah mudah. Bukan kata sibuk ke dengan Tuhan saja, sibuk dengan benda dunia pun kita tak ingat dah setan. Bini kita nak beranak contohnya. Kita duk mikir bab bini kita saja, tak ada dah. Nak riak-riak tak ada dah. Tak ada masa nak riak masa tu. Nak menunjuk-nunjuk. Nak fikir bab setan, tak ada dah. Hamba duk mikir bab kalau tu baru mikir bab dunia baru. Bab keselamatan dunia baru. Kalau dia fikir akhirat lagi-lagilah setan tak boleh masuk. Jadi berlatih fikir Tuhan. Makhluk ni adalah tempat fikir Tuhan. Ni semua pemandangan ni nak suruh kita fikir mengenai Tuhan berlaku. Diri kita ke apa dia? Ajar fikir tu. Ngatik sebut Allahu, Allah. Ajar berlatih seduk nafas Allah tubik kat mulut hu. Allahu. Nak masuk ke hidung dua-dua boleh, nak masuk ke mulut kau, masuk ke hidung tubik kat mulut kau tak apa. Seduk Allah tubik hu. Allahu. Biar nafas kita tu berzikir semacam. Ni tahap sakut ni nafas ni. Sebab tu jin ni setengah orang alim tu yogi ya. Yogi yang menafas situ ya. Jin getah dah. Nafas dia. Sebab nafas kerana Allah. Kita ni menafas kubai kok say.
maka tak jadi bisa bagi syaitan. Apabila menapah ni kerana Allah, benda tu ada tenaga, ada kekuatan. Setengah dalam kitab tasawuf kata, ada setengah tempat tu jadi molek kerana wali Tuhan mari menapah ya situ. Ya mari ziarah saja, mari menapah. Hok yang napah kerana Tuhan tu, menapah tu duduk sini jadi molek. Tu kalau orang aling wali-wali Tuhan ajak pergi rumah, biar pergi napah di rumah kita, biar tubik sikit setel-setel dalam kepala kita tu. Lagu tu. Ada satu cerita, tak tahulah cerita ke hadis seorang wali lah lalu pada satu masjid. Tengok setel duk muka pintu. Setel. Dia pun lalu tengok ada orang duk semaya seorang, orang duk tidur seorang. Budak duk tengah semaya, ada orang tua duk tidur selebing gitu. Maka katanya Tok Wali ni kata setan ni buat kerja ega apa dia nak kena orang semaya dia kakak ni. Dia pun tegur setan. Setan, buat apa dia? Tahu ada kerja yang apa lah. Lu buat apa dia nak kena orang semaya ni? Memang. Lepas tu pergilah kena. Ambo takut. Takut apa dia? Tu orang duk tidur. Orang ni duk semaya, orang ni duk tidur. Mu takut orang tidur pada orang semaya. Katanya setan jawab. Orang tu semaya, ya betul. Orang ni tidur, ya betul. Tapi orang tidur ni wali. Dia nafas tu ambo ketar dah. Tak lagi ambo dekat. Hak ni semaya, ya betul. Tapi semaya dia, pok kita, mudah sebut. Cak lipat dia panggil. Lipat striker pun dah peti. Berat lagi tu. Maka sebab tu nafas orang yang beriman, nafas orang arif billah ini dia punya nafas dia sebab buat kerana Tuhan ni, benda tu di sisi Tuhan besar, maka dia takut ke orang. Orang hok tidur pula syaitan takut banding dengan orang semaya. Sebab tu pok kita jangan pakai serban besar. Orang panggil tok bomo gak siuk kat siuk gak malu kat orang. Kakak ni pakai serban besar. Nampak semaya rajin. Kahwin ni mari tua dah. Nampak serban, dia berat lari syaitan. Nak apa? Tahu lah. Sebab tu kalau syaitan masuk, pun kita baca Yasin ni suka ke dia. Baca Yasin ni. Baca salah tajwid. Berat tak ada apa. Nak cara rawat sakit anxiety. Dan doa. Dan juga doa untuk diamalkan. Macam yang mu sebut saat ni deh. Baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Lepas tu banyak ingat Tuhan. Ingat kita dalam hidup ni, ingat Tuhan itu penawar yang paling besar dalam hidup kita. Sebesar mana masalah yang kita tanggung, kesakitan sebesar mana pun, kalau kita ingat Tuhan sebenar-benarnya, insya-Allah ruh kita akan tidak terkosak. Sekalipun jasad kita sakit, tapi ruh kita, keimanan kita dengan Tuhan itu akan kosak. Tapi kalau orang sakit, luar tak sakit, Tuhan nampak sihat, tapi ruh dia sakit. Anxiety ni dia bukan sakit lok zahir. Tubuh dia comel-comel tu tapi nak bunuh orang, nak bukan apa dia, jiwa dia sakit. Maka rawatan jiwa ni jangan behel obat. Makan panado, makan obat. Ya bukan ni nyakit zahir, nyakit dalam dia. Ruh dia lupa pencipta dia. Maka cara rawatan dia ingat, betul-betul ingat. Ni saya sebut dah nama Tuhan ustaz tapi tak lari lagi anxiety. Awak duk ingat anxiety awak, bukan duk ingat Tuhan. Kalau ingat Tuhan pasti wajib taubat lillah, taubat kekok. Tu orang panggil tentu dah selamat kita. Jiwa kita akan terselamat. Kalau kita diupah untuk solat hadiah, boleh tak kita buat zikir, selawat, ganti selawat? Tak boleh. Orang upah tu kerana nak suruh semaya, beri hadiah kepada ayah dia, kita pun ganti dengan zikir. Tak boleh. Kena sebab kita faham dah. Ya pitih tu memang untuk buat semaya solat sunat hadiah, maka buat semaya sunat hadiah lah. Janganlah main tukar gitu, lepak juga pun. Tak boleh. Macam mana nak baiki adab dan akhlak bagi saya sebagai seorang wanita di zaman sekarang? Belajar. Pertama, akhlak wanita ini akhlak dengan suami. Mana-mana wanita yang baik akhlak dia dengan suami dia, maka hak ni tentu dah solehah. Nabi kata boleh masuk syurga hak mana dia nak pilih.
Syurga hok atas, hok bawah, hok mana. Demo nak gilah syurga mana. So saja syarat dia, demo mati, suami demo tak seru hati. Redha berlaku. Akhlak kita kena jaga. Tak usah duk tunjuklah akhlak dengan saing. Akhlak dia pegapo ngatuk laki supaya rimang. Sudah. Supaya kita juga ngasaing orang jatuh, orang lain Allah. Tapi dengan bini kasar. Go out kita. Bukan gaut, go out dipanggil. Bukan gaut beza Jadi lagu itulah akhlak ni hak paling pentingnya jaga akhlak dengan suami kalau wanita ni. Kalau suami kata awak jangan pergi maiding, tak boleh pergi maiding. Awak tak boleh keluar. Jangan keluar, jangan duk tanya apa bagi ni saya nak jangan tu. Jawab mulut tu. Belajar. Payah lagu tu. Ya, nak jadi orang solehah, orang berakhlak bukan mudah. Nak boleh syurga Tuhan ni bukan mudah. Suami juga payah nak dapat syurga. Begitu juga isteri. Ana mau tanya. Pelik. Piramli kau apa ni? Soalan tak bukan soalan. Kita apa yang menceritakan tentang cara didik anak? Sudah. Kitab cara mengenai ada satu kitab. Kitab ni tulisan moden. Nama Syekh Abdullah Al-Unwan. Nama kitab dia Tarbiyatul Aulad. 2 jilid kitab tu. Dalam tebal ni lah lebih kurang. Nipis ni tebal ni. Bacalah kitab Tarbiyatul Aulad Syekh Abdullah Al-Unwan. Dulu orang modern mengaji dengan Habib Omar, dia baca kitab tu Tarbiyatul Aulad. Tapi kitab moden lah, kitab moden. Teralah cari. Lah ni ada terjemah kodok tak tahulah. Tarbiyah anak-anak, Tarbiyatul Aulad Syekh Ahmad Ulwan. Syekh Abdullah ke Syekh Muhammad Ulwan nama dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Riba Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menggunakan perkataan Allah taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.